Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak cerita pasal konsep tawaruk dalam pembiayaan dalam quantum metal. Ingat bila kita buat JA 1/10 ataupun GLA 1/5 ataupun kita membuat GAA, kita buat Aranu. Okey, kita buat Aranu. Pembiayaan semua adalah patuh syariah. Apa patuh syariah? Dia tidak melibatkan interest. Dia mesti melibatkan, tapi dibenarkan jual beli. Jadi apa yang quantum metal adopt konsep tawaruk adalah sama dengan konsep pembiayaan Islamik. Okey? Jadi apa, saya nak cerita lebih detail lah macam mana konsep tawaruk ni dilakukan dalam GLA, Gold Leverage Asset. Macam mana quantum metal mendapat patuh syariah daripada ISRA dan AUFI International. Untuk mendapat patuh syariah bukan senang ya. Jadi dia melalui proses-proses yang diakui oleh panel-panel syariah. Jadi untuk kali ini saya akan ceritakan berkenaan dengan macam mana GLA 1/10 lah, senang bagaimana GLA 1/10 kita boleh buat dengan cara patuh syariah. Okey, apa yang berlaku bila kita beli satu unit? Okey, kita beli satu unit. Kita tahu GLA 1/10, satu unit kita beli, okey, kita beli satu dalam $250. Company akan bagi pembiayaan sebanyak 9 unit. Okey? Jadi ini datangnya macam mana GLA 1/10, kita beli satu unit, kita dapat 10 unit, total 10 unit. Mana datang 10 unit ialah company Quantum Metal memberi pembiayaan 9 unit secara automatik di bawah program ini, GLA 1/10. Jadi bila kita cerita pasal pembiayaan, tak lari kalau kita company nak bagi kita pinjaman, tapi kalau bagi pinjaman ia akan melibatkan interest. Okay, ada profit taking lah. So itu dah menyebabkan tidak patuh syariah. Jadi cara untuk mendapatkan patuh syariah adalah konsep tawaruk. Okey, ini konsep tawaruk, konsep Islamik yang dibenarkan oleh Islam melalui kaedah jual beli. So first thing kita kena ingat, quantum metal adalah agent jual dan beli. Quantum metal sememangnya adalah ejen jual beli dalam bursa Suk Asila. So apa diorang buat? Diorang menjadi ejen jual beli dalam bursa Asila. Bursa Asila ni macam BSKL, tapi dia melibatkan komoditi lah. Okey, dalam kes ni quantum metal untuk menghalalkan pinjaman, pembiayaan, mereka menggunakan konsep jual beli, konsep tawaruk yang diakui dan patuh syariah, diakui oleh panel-panel syariah iaitu ISRA dalam Malaysia dan di luar sana ialah AUFI di peringkat antarabangsa. Ingat, so mereka menjadi ejen jual dan beli bagi pihak kita di bursa Asila untuk memberi kita pembiayaan 9 unit bernilai $2250. Okey? Jadi apa yang patut buat bila kita beli, ini kita customer. Okay, customer beli satu unit GLA 1/10. Apa QM buat? QM nak bagi 9 unit kan? Jadi macam mana dia nak buat? Apa yang QM buat? Dia akan beli CPO daripada trader A. Okey, QM, bila kita beli satu unit, company nak bagi 9 unit. Dia nak bagi kita duit untuk beli emas. Jadi apa dia buat? QM akan beli CPO bernilai $2250. Nampak ni? Dia nak bagi kita pembiayaan kan untuk beli emas, tapi untuk mendapat patuh syariah, apa yang berlaku bila kita beli satu unit GLA, company QM akan beli CPO di bursa Suk Asila daripada trader A. Okey, dengan nilai 2250.
So QM beli daripada trader A CPO. So dia dah dapat CPO. Okay. Apa yang dia buat? Trader A okay. So sekarang ni QM dah dapat CPO. Dia dapat komoditi CPO 2250 ni. So apa yang QM buat? Dia akan jual pada trader B. Okay. Oh, bukan. Bila QM dah dapat CPO daripada trader A ni, dia dapat CPO, dia jual pada kita. Customer. Kita. Okay. Ni kita Jadi apa dia buat? Dia beli CPO bernilai 2250 dan dijual pada kita pada harga modal campur profit rate 3.5%. Dia markup price. So instead of 2250, harga yang dijual pada kita adalah 2328.75 US dollar. Ini 2250 campur profit rate 3.5%. So sekarang kat sini lah dia dah melalui proses jual beli kan. Dia dah QM beli dan dijual pada kita pada harga 2328. So sekarang ni kita dah ada CPO pada kita sekarang. Apa yang patut buat? QM mewakili kita, dia akan pergi ke trader B. Dia akan jual pada harga 2250 CPO. Oh, saya nak cerita sikit. Kat sini kita tak keluarkan duit apa-apa sebab ini bayaran tertangguh, deferred payment. Dalam proses ni kita belum bayar apa-apa pun. Sebab apa? Kita berakad dengan bayaran tertangguh, deferred payment. Kita akan bayar bila kita dapat duit nanti. Okey? Jadi trader A QM dah dapat daripada CPO, jual pada kita pada harga markup profit rate 3.5% dengan bayaran tertangguh, deferred payment. Kita akan bayar bila kita ada duit. Jadi kita punya CPO ni kita jual pula ke trader B bernilai 2250. Okey? Then trader B ni pula akan jual balik pada QM pada harga sama juga, 2250. Jadi bila QM dapat duit ni balik 2250, duit inilah yang digunakan untuk pembiayaan 9 unit dalam JLA 1x10. Jadi bila masa kita nak bayar ni, bila kita terminate the contract JLA 1x10, kita akan terminate ni. Kita akan bayar modal bersama profit rate 3.5% sebenarnya ialah advance payment. Okay? Advance payment yang kita bayar tu. Okay? Saya harap jelas. Mana datangnya 9 unit adalah hasil daripada proses konsep tawaruk dalam bursa sub Asila, di mana company nak bagi kita duit. Okay, the point is senang. Company nak bagi kita duit, tapi dia tak boleh bagi macam tu je dengan dividen, dengan interest. Itulah jadi tak patuh syariah. Jadi apa dia melalui? Dia akan melalui konsep jual beli dalam tawaruk di bursa sub Asila. So ini dia punya cycle dia. So kita tak perlu buat apa-apa sebab QM kita lantik sebagai ejen jual dan beli. So dia akan jual dan jual beli dan dia akan ambil profit rate based on pembiayaan 2250. Jadi saya harap itu jelas macam mana company dapat patuh syariah dalam konsep ni. Okey. Jika ada apa-apa soalan boleh tanya saya atau drop komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos.